Jadi pada malam ini tuan-tuan, kita masuk bab yang pertama, iaitu bab yang membicarakan tentang keikhlasan. Yang mana bab ini dinamakan Imam An-Nawawi, dia kata babul ikhlas wa ihdarun niyah fi jami'il a'mal wa aqwalil barizah wal khafiyah. Iaitu bab pada menyatakan ataupun tentang keikhlasan, menghadirkan niat dalam setiap perbuatan, perkataan dan keadaan yang nampak maupun yang tersembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a atau kama qala. Yang dihormati Tuan Pengerusi Masjid, Tuan Imam EJK Masjid, yang dimuliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, seterusnya muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah rahmatnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi ruang dan peluang yang ada ini untuk kita sama-sama saling ingat mengingat. Kerana ingat mengingat itu memberi manfaat kepada orang yang beriman. Dan Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat lagi bersama dalam slot pengajian kitab kita, iaitu kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, pada malam ini kita baru nak masuk bab pertama. Jadi selama ini ustaz datang baca apa? Tuan-tuan, kita baru saja selesai membaca muqaddimah Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi kita baca muqaddimah tuan-tuan sejak beberapa tahun lepas. Jadi baru selesai pada bulan 2 sebelum raya, sebelum puasa baru ni. Dan kita dah baca dah tuan-tuan apa muqaddimah, apa pendahuluan yang Imam An-Nawawi sebut dalam kitab ini. Jadi pada malam ini tuan-tuan, kita masuk bab yang pertama, iaitu bab yang membicarakan tentang keikhlasan. Yang mana bab ini dinamakan Imam An-Nawawi, dia kata babul ikhlas wa ihdarun niyah fi jami'il a'mal wa aqwalil barizah wal khafiyah. Iaitu bab pada menyatakan ataupun tentang keikhlasan, menghadirkan niat dalam setiap perbuatan, perkataan dan keadaan yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi tuan-tuan, bab kita pada malam ini ataupun tajuk kita pada malam ini, dan ini merupakan satu tajuk yang pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin, iaitu Imam An-Nawawi meletakkan tajuk yang pertama ini tuan-tuan, iaitu tentang keikhlasan. Dengan katanya, dia kata babul ikhlas, iaitu bab yang membicarakan tentang keikhlasan. Wa ikhdarun niyah, iaitu menghadirkan niat fi jami'il a'mal. Hendaklah kita menghadirkan niat setiap kali kita melakukan segala amalan ibadah. Sama ada perbuatan wa aqwal, sama ada perkataan. Al-barizah wal khafiyah, iaitu yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi tuan-tuan, fokus kita pada malam ini, tajuk kita pada bab ini ialah tentang keikhlasan. Jadi orang tanya, ikhlas itu apa ustaz? Dan ikhlas ini tuan-tuan telah dipanggil apa? Telah kita guna pakai setiap hari.
Sedangkan ikhlas ini datangnya daripada bahasa Arab. Maknanya asal perkataan ikhlas itu daripada bahasa Arab, yang mana dikatakan perkataan Arab yang telah dimelayukan. Sebab itu tuan-tuan, orang Melayu ni kalau dia nak belajar bahasa Arab terlalu mudah. Kenapa? Sebab banyak perkataan bahasa Arab telah dimelayukan. Contoh tuan-tuan, dibuat satu kajian dekat UPM. Nak kata bahawa orang Melayu ni tuan-tuan banyak menggunakan bahasa pinjaman bahasa Arab. Sehingga mereka bertutur, bercakap dalam bahasa Arab dan mereka tak sedar bahawa itu adalah bahasa Arab. Contoh tuan-tuan, saya bercakap bahasa Arab. Tajuknya Yaumul Jumu'ah. Tajuknya saya bagi tahulah tuan-tuan, Yaumul Jumu'ah, hari Jumaat. Yaumul Jumu'ah, azhabu ilal masjid. Wasaltul masjid, idza wasaltul masjid sallaitu rak'ataini, salatul tahiyatul masjid. Wa ba'da dhalik ra'aitu al-imam 'alal mimbar yakhtubu khutbatan. Tuan-tuan faham tak? Walaupun saya bercakap bahasa Arab. Anak, kata ustaz, saya faham lah ustaz, sedangkan saya tak belajar bahasa Arab. Nak kata tuan-tuan, apa yang saya sebut tadi, pada hari Jumaat saya pergi ke masjid, lepas tu solat tahiyatul masjid 2 rakaat, lepas tu saya melihat imam di atas mimbar dia panggil apa? Membaca khutbah. Jadi tuan-tuan faham tadi. Walaupun tuan-tuan tak belajar bahasa Arab dan saya belum terjemahkan lagi. Saya nak sebut tuan-tuan, itu satu contoh bahawa banyak perkataan bahasa Arab yang telah dimelayukan. Jadi sama juga tuan-tuan perkataan ikhlas. Contoh kata, ikhlas ni, pemberian ikhlas daripada sekian-sekian. Tuan-tuan, ikhlas itu apa? Sebab ikhlas itu tuan-tuan diambil daripada bahasa Arab yang mana berasal daripada khalasa yukhlisu ikhlasan. Tuan-tuan, khalasa ini kalau kita terjemah, suci, bersih, murni. Maknanya benda yang tidak ada campuran benda lain dia panggil khalis. Contoh saya kata hadal ma khalis. Maknanya air ini khalis. Khalis maknanya bersih, tak ada campuran apa benda, tak ada. Kalau campur air sirap ke apa tuan-tuan, dia tak panggil khalis. Tapi saya kata hadal ma khalis. Air ini bersih, suci, murni, mana tak ada campuran, tidak ada kekotoran, tak ada. Khalis. Sebab itu ikhlas ini diambil daripada perkataan khalasa, yukhlisu ikhlasan. Baik. Itu dari segi bahasa tuan-tuan. Manakala dari segi istilah, banyak ulama memberikan definisi. Yang mana ulama kata ikhlas ini mudah kita faham, ialah kita melakukan sesuatu pekerjaan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita buat suatu benda bukan kerana nak dipuji oleh manusia, bukan kerana nak diberi pujian penghargaan oleh manusia, tidak. Tetapi kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana tuan-tuan seorang ulama bernama Al-Izz ibn Abdis Salam. Dia kata tuan-tuan, ikhlas ialah seorang mukallaf melaksanakan ketaatan semata-mata kerana Allah. Dia tidak berharap pengagungan dan penghormatan daripada manusia. Dan tidak pula berharap manfaat dan menolak bahayanya. Apa maksudnya tuan-tuan? Maknanya bila sebut ikhlas, seorang itu buat semata-mata kerana Allah, bukan kerana nak pujian, bukan kerana nak penghormatan, bukan kerana nak apa-apa daripada manusia. Itu pandangan seorang ulama. Ulama lain yang bernama Al-Harawi, dia kata tuan-tuan, ikhlas ialah membersihkan amal dari setiap noda kekotoran. Tuan-tuan, dia kata ikhlas ialah membersihkan amal dari setiap noda. Maknanya tuan-tuan, bila kita buat suatu benda, kita nak menepis segala yang boleh mencemari, yang boleh mengotori kebersihan ikhlas kita. Contoh tuan-tuan, baru ni anak saya, budak pasti, dia ada projek semasa PKP. Cikgu dia suruh dia buat projek dan rakam video, iaitu nak buat air bersih.
Ada. Jadi dia bagilah tuan-tuan, disuruh sediakan tisu, pasir, batu dan sebagainya. Sediakan botol. Jadi letaklah tisu, pasir, batu. Jadi disuruh kita air kotor tadi tuan-tuan tuang. Tuang atas tadi, bila tuang tuan-tuan air tu kita dah campur dah. Macam-macam lah tuan-tuan, air kotor, air tanah dan sebagainya. Jadi bila tuang daripada atas tadi yang ada tisu, kertas tisu, ada pasir, ada batu semua. Bila tuang tuan-tuan dia keluar tak air. Yang kita tuang tadi air tuan-tuan warna macam kopi O dah tuan-tuan. Tapi bila masuk bawah tu jadi bersih tuan-tuan. Anak saya bukan main happy dah kedua tepuk tangan tuan-tuan. Saya nak sebut tuan-tuan, yang dikatakan ikhlas itu seperti mana ulama ini kata, ikhlas ialah membersihkan amal dari setiap noda. Maknanya tuan-tuan, bila kita buat satu amalan, pastikan tidak ada noda, tidak ada perkara-perkara yang boleh mencemarkan ibadah tadi. Itu keikhlasan. Ada. Baik. Kita pergi lagi. Ataupun mudah kita faham tuan-tuan, dikata seseorang yang ikhlas ialah seorang yang tidak mencari perhatian manusia dalam rangka membaiki hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak suka seandainya manusia sampai memperhatikan amalnya. Sampai macam tu tuan-tuan ikhlas. Baik. Seterusnya tuan-tuan, Abu Uthman dia kata ikhlas ialah melupakan pandangan makhluk dengan selalu melihat kepada Khalik, itu pencipta. Maknanya tuan-tuan, kita abaikan orang nak puji tak puji, yang penting kita nak cari redha Allah. Baik. Seterusnya tuan-tuan, yang bernama Abu Hudzaifah, dia kata ikhlas ialah kesesuaian perbuatan seorang hamba antara lahir dan batin. Tuan-tuan, bila sebut ikhlas tuan-tuan, apa yang ada di dalam dan apa yang dikeluarkan mestilah sama. Contoh, kita jumpa bos kita tuan-tuan. Jumpa bos kita. Dan bos ni kita sayang tuan-tuan. Kita jumpa dia, kita senyum. Senyum dengan penuh. Dia panggil penuh keikhlasan. Manis tak? Bermakna tuan-tuan, apa yang kita nak, yang kita niatkan daripada hati tadi, kita nak jumpa bos kita, kita nak memberi satu senyuman yang manis. Lalu tuan-tuan, keluarlah tuan-tuan senyuman tadi. Maknanya sama, apa yang berada di dalam dengan apa yang di luar tadi, zahir tadi, sama. Itu dinamakan ikhlas. Sebaliknya kalau bukan ikhlas tuan-tuan, apa dia? Itu tak sama. Kat luar lain, dalam lain. Tak? Contoh kita jumpa bos yang kita tak suka tuan-tuan. Jumpa dia. Kita pun buat senyum tuan-tuan. Buat senyum. Bos, apa khabar bos? Lama tak jumpa bos, pergi seminggu baru ni overseas. Kami rindu sungguh. Tapi dalam hati tuan-tuan nak muntah tuan-tuan. Buat tak? Tak tuan-tuan. Sebab apa hatinya tuan? Kalau mati lagi bagus tak dalam hati. Tapi kat luar tuan-tuan bukan main lagi cakap manis. Itu dia panggil tak ikhlas. Sebab apa? Tak sama apa yang berada di dalam, itu batin, dan apa yang dilahirkan ataupun di luar tadi. Seterusnya tuan-tuan, ini yang biasa kita dengar. Namanya Abu Ali Fudail bin Iyad. Dia kata apa tuan-tuan? Ikhlas. Dia kata meninggalkan amal kerana manusia adalah riya, dan beramal kerana manusia adalah syirik. Dan ikhlas ialah tuan-tuan, apabila Allah menyelamatkan kamu dari kedua-duanya. Baik. Yang ni pening sikit tuan-tuan. Dia macam ayat-ayat falsafah sikit. Tuan-tuan, Abu Iyad dia kata, meninggalkan suatu amalan, suatu ibadah kerana manusia adalah riya. Maknanya tuan-tuan, kita tak nampak orang, malas nak buat tuan-tuan. Tak? Dia kata meninggalkan suatu amalan itu kerana manusia adalah riya namanya. Dan apabila kita beramal kerana manusia adalah syirik. Kita buat suatu benda kerana manusia tuan-tuan, syirik. Riya. Tetapi tuan-tuan, yang dikatakan ikhlas tuan-tuan, kita selamat daripada kedua-duanya. Maknanya bukan kita tak buat kerja itu bukan kerana manusia, dan kita buat benda itu bukan kerana manusia, tetapi kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, apa dia tuan-tuan? Orang tanya, ustaz pening sangat apa pasal ikhlas ni? Senang tuan-tuan, ceritanya ikhlas adalah kita buat suatu benda, suatu ibadah khususnya kita ikhlas ataupun dipanggil kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana benda lain. Barulah tuan-tuan itu dinamakan ikhlas. Dan ikhlas ini tuan-tuan, penting tak penting tuan-tuan, kenapa Imam An-Nawawi meletakkan ikhlas ini pada bab yang pertama, sedangkan tuan-tuan kita ini ada beratus bab tuan-tuan. Sebab itu saya dah sebut ini baru jilid pertama tuan-tuan. Jilid pertama. Dia ada satu jilid lagi lebih kurang besar ni. Bayangkan tuan-tuan, hari itu kita baca mukaddimah,
Tahun bila tuan-tuan tak? Kita baca mukadimah hari itu, saya tak silap saya, tahun 2000 apa saya tak ingat ni. Nak kata lama tuan-tuan. Kita baca lebih kurang 2015. Bukan 2015. Kita baca 2020. Sekarang dah 2 tahun tuan-tuan. Baru mukadimah tuan-tuan. Tak? Jangan risau tuan-tuan. Kitab ni saya baca berapa masjid tuan-tuan. Dah 7 tahun, 8 tahun. Tapi masih lagi baru beberapa bab. Jangan tanya ustaz, bila nak habis kitab ni? Jangan tanya tuan-tuan. Entah-entah gurunya habis dulu. Entah-entah jemaahnya habis dulu. Tak? Yang penting tuan-tuan kita niat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Baik. Jadi nak cerita tuan-tuan, ikhlas ini adalah salah satu syarat penerimaan ibadat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu penting tak penting tuan-tuan kalau kita baca Sahih Bukhari. Kitab hadis setelah Al-Quran tuan-tuan, Sahih Bukhari. Yang kedua Muslim, Sahih Muslim. Kebanyakan kitab tuan-tuan, ulama ini meletakkan ikhlas ini di awal kitab mereka. Sehingga ulama dia kata sekiranya tidak membebankan kepada pembaca, nescaya kami mengarang kitab, setiap tajuk, setiap bab kita akan letak tentang keikhlasan. Allah nak kata. Kenapa tuan-tuan? Kerana 2 syarat utama yang sangat penting dalam ibadat kita untuk Allah terima. Maknanya tuan-tuan, kalau kita nak diterima ibadat kita, siapa tak nak tuan-tuan kita siang malam bertungkus lumus buat ibadah? Mesti kita nak Allah terima. Jadi tuan-tuan ulama kata kalau kita nak diterima ibadat kita, mesti ada 2 syarat utama tadi. Yang pertama ikhlas kerana Allah. Yang kedua mesti bertepatan dengan syariat. Tuan-tuan saya pernah sebut dulu. Ikhlas maknanya kita buat kerana Allah. Tuan-tuan, itu syarat utama. Yang kedua, mesti bertepatan dengan syariat. Kedua-dua syarat ini, tuan-tuan, hendaklah bersama. Hendaklah seiringan apabila kita melakukan suatu amalan ataupun ibadah. Contoh, kita solat, tuan-tuan. Solat maghrib tadi. Solat, tuan-tuan, kalau ikhlas ada dan bertepatan dengan syariat, alhamdulillah Allah terima. Tapi kalau hanya salah satu saja syarat kita ada. Baik, contoh. Kita ikhlas. Ikhlas sahaja tuan-tuan. Ikhlas 100%. Kita datang daripada rumah memang semata-mata kerana Allah tuan-tuan. Tetapi tidak bertepatan dengan syariat. Tidak bertepatan dengan apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Contoh. Kita solat jadi maghrib 3 rakaat. Lalu kita beritahu imam, "Mam, boleh tak malam ni kita solat maghrib 4 rakaat?" Saya hari ni rasa semangat sikit, Mam. Kan kita solat. Benda yang bagus, apa salahnya? Imam pun kata, betul juga. Saya pun dah lama nak solat maghrib 4 rakaat ni. Hari ni sebab saya minum tongkat Ali, jadi saya rasa semangat sikit. Boleh kata tuan-tuan? Tanyalah siapa-siapa, sampai budak pun dia kata, mana boleh? Sebab apa tak boleh tuan-tuan? Sebab dia menyalahi syariat. Nabi suruh kita buat 3 rakaat. Kenapa kita pandai-pandai buat 4 rakaat? Kita boleh jawab sendiri. Sebab itu walaupun benda baik, tuan-tuan saya pernah sebut, baik itu tuan-tuan mestilah neracanya Al-Quran dan Sunnah dan ijma' ulama' qiyas dan sebagainya. Tapi kalau kita hanya baik pada akal kita sahaja, kita tidak menepati syariat, ataupun kita tolak tepi tuan-tuan, maka belum tentu ia adalah baik. Contoh, macam solat tadi tuan-tuan. Siapa kata solat bukan benda yang baik tuan-tuan? Semua orang kata solat itu adalah bagus. Tapi ada ketikanya tuan-tuan solat ini boleh membawa kepada dosa. Ada ke ustaz? Boleh tak tuan-tuan kita solat ba'diyah selepas asar? Tak boleh. Itu namanya waktu-waktu yang diharamkan solat. Betul tak? Boleh tak tuan-tuan selepas kita solat subuh kita nak solat ba'diyah subuh 2 rakaat? Tak boleh tuan-tuan. Itu adalah waktu-waktu yang diharamkan kita salat. Kalau kita buat juga berdosa tuan-tuan. Tak? Begitulah tuan-tuan macam kita baca Al-Quran. Boleh tak kita kata baca Al-Quran itu benda baik ke benda yang tak baik? Semua orang sepakat bahawa membaca Al-Quran itu adalah benda yang baik. Tapi ada ketikanya tuan-tuan dia boleh mengundang dosa. Contoh, kita masuk tandas tuan-tuan. Kita jenis ada penyakit buasir. Penyakit buasir tuan-tuan. Orang buasir ni tuan-tuan dia berada dalam tandas paling-paling cepat pun setengah jam. Betul tak? Boleh tak dia kata, Ustaz, daripada saya buang masa dekat tandas setengah jam, apa kata saya hafal Al-Quran sambil duduk atas mangkuk tandas? Tak boleh tuan-tuan.
Sebab tu benda itu, tempat itu bukan tempat yang suci, tempat yang kotor. Maka tak boleh dilarang kita untuk membaca Al-Quran. Malah jawab azan pun tak boleh, tuan-tuan, apatah lagi membaca Al-Quran. Jadi nak cerita bahawasanya, kalau ikhlas saja tidak bertepatan dengan syariat, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat lagi, tuan-tuan, zaman muda saya dulu. Artis-artis dulu, tuan-tuan, pakai seksi, tuan-tuan. Mana? Artis dulu. Biasa pakai seksi ini artis muda ke tua, tuan-tuan? Muda-muda lah. Kalau tua-tua pakai seksi juga, tuan-tuan, muntah kita. Jadi, tuan-tuan, ada seorang ustaz tegur kata, kamu ni orang Islam. Islam dia ada pegangannya, dia ada sempadannya. Jadi tolonglah tutup aurat, jangan pakai seksi sangat. Tak? Apa dia jawab? Dia kata, Tok Lebay ni tak payahlah tegur dia. Nampak saja saya pakai skirt macam ni, pakai skirt, tuan-tuan. Nampak saja saya pakai macam ni, tapi hati saya ikhlas. Oh, pandai dia, tuan-tuan. Hanya Allah saja tahu, hati saya suci murni, tuan-tuan. Pandai dia. Jadi ustaz dia jawab balik senang, tuan-tuan. Kalau macam tu bogel tu lah senang. Kalau ikhlas sangat. Sebab itu ikhlas mesti bertepatan dengan syariat. Sebab itu juga, tuan-tuan, ingat tak cerita Robin Hood? Tuan-tuan, niat dia bagus. Niat dia nak bantu orang miskin. Dia pergi curi, rompak orang-orang kaya, lalu dia bagi harta tadi kepada, ataupun dia bantu orang miskin, orang yang memerlukan. Niatnya bagus, tuan-tuan. Niatnya kalau betul, ikhlas betul. Niatnya bukan untuk kegunaan dia, tapi untuk membantu orang lain. Tapi boleh tak? Tuan-tuan, tak boleh. Perbuatannya tetap haram, walaupun ikhlas. Sebab itu matlamat tidak menghalalkan cara. Jadi, tuan-tuan, mestilah kedua-duanya saling bersatu ketika kita melaksanakan ibadah. Ikhlas dan bertepatan dengan syariat. Sebab itu, tuan-tuan, Imam An-Nawawi meletakkan bab ini pada awal bab tadi, tuan-tuan. Kenapa? Kerana bab inilah yang amat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita buat ibadah, tuan-tuan, tiba-tiba ikhlas tak ada, maka percayalah, tuan-tuan, ibadat kita menjadi sia-sia. Dan kenapa, tuan-tuan, Allah cukup marah apabila seorang hambanya beribadat tetapi dia bukan kerana Allah, bukan ikhlas. Sehingga banyak hadis, tuan-tuan. Ingat satu hadis yang mafhumnya, Allah berfirman dalam hadis kursi, apabila hamba ini, tuan-tuan, pada hari akhirat berbondong-bondong mencari Allah, tuan-tuan. Mencari Allah, maknanya pergi jumpa Allah nak dapatkan ganjaran pahala. Lalu Allah halau dia, tuan-tuan. Allah kata, jangan cari aku, jangan cari pahala dengan aku, cari dengan orang-orang yang kamu buat hari itu. Sebab kamu hari itu buat ibadah bukan kerana aku. Kamu buat kerana si Fulan bin Fulan nak dipuja. Pergi minta dia, tuan-tuan. Macam kita lah, tuan-tuan. Ada bibi sebelah rumah ni. Bibi ni, tuan-tuan, dia kerja dengan ni. Kerja dengan jiran kita. Tapi sampai waktu akhir bulan, tuan-tuan, dia datang minta gaji dengan kita, tuan-tuan. Kita tanya, bibi, you kerja dengan siapa? You kerja dengan siapa? You dengan I ke dengan dia? Dengan dia. Lepas tu kenapa minta gaji dengan saya? Sama juga, tuan-tuan, Allah cukup marah orang yang buat ibadah tetapi bukan kerana dia. Contoh kita solat, tuan-tuan. Solat ini, tuan-tuan, perintah datang pada Allah. Allah kata, aqimis solat. Hendaklah kamu mendirikan solat. Tiba-tiba kita buat solat, tuan-tuan, kita tunaikan solat bukan kerana Allah. Lepas tu tiba-tiba nak dapat ganjaran pada Allah. La. Tuan-tuan ingat hadis yang Nabi sebut 3 golongan yang dicampakkan ke dalam api neraka. Yang pertama, golongan yang syahid. Yang syahid, tuan-tuan, orang yang mati di dalam medan perang. Mati syahid. Tuan-tuan, mati syahid Allah sebut jelas, tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Allah kata, jangan kamu menyangka bahawa orang yang mati syahid, mati di medan perang, mati di jalan Allah itu mati yang sia-sia, mati katak kalau bahasa kita. Jangan kamu menyangka bahawa mereka yang gugur syahid itu mati katak, mati sia-sia. Bahkan Allah kata, bahkan mereka itu hidup di sisi Allah dan Allah memberi rezeki kepada mereka. Tuan-tuan, nak cerita bahawa kematian yang paling hebat nilaiannya, tuan-tuan, ialah mati syahid. Mati terus confirm masuk syurga, tuan-tuan. Tetapi ada hadis ini Nabi kata, orang yang pertama yang akan dicampakkan dalam api neraka ialah orang yang syahid. Kenapa pula? Tadi Allah kata orang mati syahid ni hidup di sisi Allah, Allah memberi rezeki pada mereka. Hadis ini lain pula, tuan-tuan. Sebab itu dia kena baca habis. Rupa-rupanya, tuan-tuan, bila orang ni mati syahid, bila dibangkitkan balik, Allah tanya dia, wahai Fulan bin Fulan,
Apa yang kamu buat dengan rizki yang nikmat yang aku berikan kepada kamu, itu kekuatan, kesihatan semasa kamu hidup di dunia dahulu. Lalu tuan-tuan, yang syahid ini dia kata, ya Allah, aku menggunakan nikmat yang kamu berikan, kesihatan, kekuatan aku ini semasa hidup di dunia dahulu, aku siang malam berperang pada jalan kamu, ya Allah. Tuan-tuan, apa Allah kata? Anta kazib. Kamu menipu, kamu bohong. Hari itu kamu berperang sampai kamu mati syahid bukan kerana aku, tetapi kamu berperang kerana nak dipuji oleh manusia. Kamu ni wira, kamu ni hebat, kamu ni. Betul tak? Lalu tuan-tuan ditunduk, tuan-tuan dia tahu. Memang hari itu dia buat bukan kerana Allah. Lalu para malaikat, anta kadzib, kamu menipu. Lalu Allah perintahkan malaikat, bawa orang ini campak dalam api neraka. Begitulah tuan-tuan golongan lain yang nampak hebat tetapi hakikatnya tuan-tuan di sisi Allah tidak ada. Nak cerita tuan-tuan, ikhlas ini suatu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab itulah awal bab ini tuan-tuan diletakkan agar memberi peringatan kepada kita. Yang pertama tuan-tuan, apabila kita buat suatu ibadah, pastikan kita ikhlas kerana Allah. Kalau bukan ikhlas tuan-tuan, ingatlah sia-sia saja kita buat ibadah. Baik. Yang kedua tuan-tuan, kenapa bab ini diletakkan pada awal bab kita, pada awal kitab ini, ialah tuan-tuan, dia memberi peringatan kepada musannif sendiri, itu penulis, itu Imam An-Nawawi sendiri. Seolah-olah dia bercakap untuk dirinya. Wahai Imam An-Nawawi, kamu mengarang kitab macam-macam kitab ni, macam-macam hadis kamu muat ni, kalau kamu karang kerana Allah, kamu akan dapat ganjaran daripada Allah. Tapi kalau kamu karang kerana nak dapat pujian manusia, sia-sialah kamu. Begitu ya tuan-tuan, hadis ini juga, bab ini juga memberi peringatan kepada kita yang membaca kitab ini. Kalau kita baca kerana Allah, kita mendengar kerana Allah, kita menuntut kerana Allah, tuan-tuan ingat, kita akan mendapat ganjaran daripada Allah. Seterusnya tuan-tuan, bab ini juga memberitahu kepada kita, apabila seorang itu melakukan suatu pekerjaan, contohnya menuntut ilmu, maka tuan-tuan ilmunya senang nak masuk. Maknanya tuan-tuan, orang yang ikhlas menuntut ilmu senang nak masuk. Sebab itu dalam tafsir Ibnu Katsir dia kata, ilmu takkan masuk kepada orang yang sombong. Takkan masuk. Sebab itu kalau kita ikhlas tuan-tuan akan mudah masuk. Seumpama tuan-tuan macam inilah tuan-tuan. Ikhlas ni tuan-tuan seumpama kita sediakan gelas kosong. Gelas kosong. Tak? Kita tuang air tuan-tuan akan masuk. Betul tak? Senang nak masuk. Tapi kalau kita ada sikap lain tuan-tuan, kita seolah-olah ada benda lain kat atas, bila kita tuang tuan-tuan memang tak masuk. Memang tak masuk. Jadi sebab itulah bila kita ikhlas kerana Allah tuan-tuan, semua pekerjaan yang kita buat insya-Allah dipermudahkan dan kita rasa senang. Yang seterusnya tuan-tuan, kenapa bab ini diletakkan di depan di depan kitab, di awal kitab? Kerana tuan-tuan nak memberi motivasi semangat kepada manusia melakukan suatu ibadah. Contoh, tuan-tuan, kita jumpa seorang budak kecil dibuang tepi jalan. Lalu tuan-tuan kita ambil dia, kita bela dia, kita jaga dia dengan penuh kasih sayang sebagai seorang ayah dan ibu. Sedangkan dia bukan anak kita tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita buat dengan harapan budak ni bila besar dia jaga aku. Tak? Kita buat dengan harapan budak ni bila besar dia jaga aku. Kita tuan-tuan bagi pendidikan, bagi kasih sayang penuh. Bila budak ni dah berjaya tuan-tuan, dia langsung tak ingat kita tuan-tuan. Kita rasa stres tuan-tuan. Kita rasa, kalau aku tahu macam mana, aku kalau boleh biar dia mati, dia makan anjing nak. Sebab apa? Kita ada niat hari tu, bila budak ni besar nanti dia balas balik jasa aku. Tapi kalau seseorang itu dia buat tuan-tuan kerana Allah tuan-tuan, kerana tanggungjawabnya sebagai hamba Allah, dia buat kerana Allah tuan-tuan, dia nak balas, tak, alhamdulillah, dia tak balas pun tuan, dia tak rasa apa. Sebab apa tuan-tuan? Kerana dia buat sesuatu itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan-tuan ingat, setiap kebaikan yang kita buat tuan-tuan, jangan mengharap ganjaran balasan daripada orang yang kita bantu. Tak akan tuan-tuan. Nanti kita kecewa nanti. Nanti kita kecewa. Sebab itu bab ini memberitahu kepada kita ialah semangat ataupun motivasi agar kita melaksanakan suatu pekerjaan dengan penuh keikhlasan. Baik. Jadi tuan-tuan, apa pandangan ulama terhadap niat ataupun ikhlas tadi? Saya ambil beberapa pandangan ulama. Dia kata antaranya Imam As-Sayuti, dia kata Imam Sufyan As-Thawri, dia kata tidaklah aku mengubati sesuatu yang lebih berat daripada mengubati niatku, sebab ia sentiasa berbolak-balik dari diriku. Tuan-tuan, ni seorang imam yang sangat kita selalu dengar tuan-tuan, sangat hebat.
Imam As-Sufyan As-Sauri dia kata, tidaklah aku mengubati sesuatu yang lebih berat daripada mengubati niatku. Tuan-tuan, benda yang paling berat bagi Imam Sufyan As-Sauri adalah berkaitan niat. Kenapa tuan-tuan? Kerana niat itu sentiasa berubah-berubah. Awalnya tuan-tuan kita niat elok, tetapi dah ada campuran sana sini, kita dah rasa lain sikit. Allahu Akbar. Baik. Yang kedua tuan-tuan, seorang ulama bernama Yahya bin Kathir, dia kata, belajarlah niat. Dia kata, belajarlah niat. Kerana niat lebih penting daripada amal. Tuan-tuan ni, ulama dia kata, belajarlah niat. Kerana niat itu lebih penting daripada beramal. Kenapa tuan-tuan? Kalau kita beramal siang malam tetapi bukan ikhlas kerana Allah, tak ikhlas kerana Allah tuan-tuan, maka amalan tadi menjadi sia-sia. Sebab itu dia kata belajarlah niat kerana niat lebih penting daripada amal. Yang ketiga tuan-tuan, seorang ulama yang bernama Yusuf bin Husain Al-Razi, dia kata sesuatu yang paling sulit, yang paling berat di dunia adalah keikhlasan. Rupa-rupanya tuan-tuan, ikhlas ini bukan senang. Sehingga seorang ulama dia kata sesuatu yang paling berat, yang paling sulit di dunia ini tuan-tuan adalah berkaitan dengan keikhlasan. Terlalu sulit. Sehingga diceritakan tuan-tuan, ada seorang ulama hebat. 25 tahun tuan-tuan, 25 tahun dia solat berjemaah, tak pernah miss, tak pernah tertinggal walaupun satu waktu di saf pertama. Selama 25 tahun. Suatu hari tuan-tuan dia datang lambat. Dia datang lambat, imam dah solat dan dia dapat saf yang kedua tuan-tuan. Masa dia solat dalam saf kedua tuan-tuan, baru dia perasan selama ini dia tak ikhlas tuan-tuan. Dia merasa, malu betul aku. Hari ni dapat saf yang kedua. Biasa saf pertama, nanti jemaah lain nampak aku, rupanya dia terlambat. Dia rasa malu dengan manusia tuan-tuan. Dan ketika itu ulama dia kata, aku baru perasan selama ini aku solat tak ikhlas. Allah tuan-tuan. Nak cerita. Ni yang dikatakan sulitnya, beratnya tentang keikhlasan. Baik. Sehingga ulama tuan-tuan, ada orang kata, dia kata ikhlas sesaat sahaja merupakan keselamatan sepanjang masa. Sesaat kita ikhlas tuan-tuan, kita akan selamat sepanjang masa. Sehingga ulama ni kata lagi tuan-tuan, barang siapa melakukan suatu ibadah sepanjang umurnya, lalu dari ibadat itu satu saat saja ikhlas kerana Allah, maka ia akan selamat selama-lamanya. Apa maksudnya tuan-tuan? Nak cerita tuan-tuan, ikhlas ini bila kena pada tempatnya, insya-Allah kita akan menjadi hamba yang berjaya. Anak, tuan-tuan, kalau macam tu ustaz, susahlah ustaz. Tuan-tuan, kalau hari ni beribadah, nak ikhlas tuan-tuan tak dapat. Dia memerlukan latihan. Dia memerlukan latihan. Ibadat tuan-tuan, kalau hari nak buat ikhlas tuan-tuan, tak buatlah tuan-tuan. Kita takkan buat. Baik. Jadi ustaz, tak payah buat ibadah lah. Ustaz kata kalau buat tak ikhlas, tak payah buat. Itu lagi teruk tuan-tuan. Lagi teruk. Baik. Jadi tuan-tuan, ulama kata ibadat ini dia tidak akan datang keikhlasan terus, kecuali kita ada latihan. Sebab itu dia kata tuan-tuan, orang yang bijak pandai. Dia kata orang yang bijak pandai, dia beribadah, dia beramal sampai datangnya keikhlasan. Bukan dah ada keikhlasan baru nak beramal tuan-tuan. Tak akan datang. Kita kata tak apa ustaz, saya tunggu ikhlas datang dulu baru datang masjid. Selagi itu saya tak datanglah sebab sia-sia juga tuan-tuan. Maka tuan-tuan, benda ini dia tak akan terjadi. Macam kita lah tuan-tuan, baru dapat lesen. Baru lesen kereta tuan-tuan. Apa jadi? Mula-mula tuan-tuan kita bawa kereta, ya Allah, berpuluh-puluh tuan-tuan tak? Lebih-lebih dulu kereta manual tuan-tuan. Naik bukit pula, traffic light warna merah tuan-tuan. Bayangkan. Main minyak berpuluh-puluh tuan-tuan. Padahal buka aircon. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita baru lagi. Kita tak biasa lagi. Tapi hari ini tuan-tuan, sambil kita bawa kereta sebelah tangan, sambil tangan sebelah lagi main WhatsApp. Betul? Relax saja tuan-tuan. Sebab apa? Sudah terbiasa. Begitulah ulama ini kata tuan-tuan, beramallah sampai datangnya keikhlasan. Jangan tunggu keikhlasan datang baru nak beramal tuan-tuan, sampai mati dia tak akan datang. Jadi tuan-tuan, apa yang terjadi? Hendaklah kita usaha tuan-tuan. Cuba seikhlas mungkin. Contoh, hari ini tuan-tuan kita sedekah RM1 kat tabung masjid. Tak berapa ikhlas. Esok bagi RM10. Tak ikhlas juga tuan-tuan. Esok lagi letak RM100. Tak ikhlas juga. Letak RM1000. InsyaAllah tuan-tuan. InsyaAllah lah. Jadi itu tuan-tuan cara kita nak berlatih untuk melaksanakan keikhlasan. Jadi tuan-tuan, kita tengok apa dalilnya tuan-tuan. Imam An-Nawawi datangkan
Kita kata kitab ini kitab hadis. Tapi kenapa ada ayat Al-Quran? Tuan-tuan ingat, kitab ini kita dah baca dah. Setiap bab pertama atau seterusnya, setiap bab awal bab tuan-tuan, Imam An-Nawawi akan datangkan ayat Al-Quran dulu, baru hadis. Apa maksudnya? Maknanya tuan-tuan, dipanggil kalau kita belajar usul fiqh, dipanggil masdarut tasyri'. Masdarut tasyri' maknanya sumber perundangan orang Islam. Yang pertama tuan-tuan adalah Al-Quran. Yang kedua barulah sunnah Nabi SAW ataupun dipanggil hadis. Jadi tuan-tuan, Imam An-Nawawi dah susun dah. Sumber pertama orang Islam tuan-tuan adalah Al-Quran. Yang kedua tuan-tuan dipanggil hadis ataupun sunnah Nabi SAW. Baik. Jadi Imam An-Nawawi datangkan ayat Al-Quran dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Allah berfirman yang bermaksud, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan hanif. Dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Tuan-tuan, Allah sebut kat sini mukhlisin. Allah sebut apa tuan-tuan dalam Al-Quran ni, dalam ayat ini, iaitu surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Allah sebut wama umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Mereka tidak disuruh melakukan suatu ibadah kecuali, iaitu wama umiru, mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka beribadah menyembah Allah mukhlisin, itu dengan keikhlasan. Maknanya tuan-tuan, kat sini Allah sebut bahawa ibadat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya tuan-tuan, Allah sebut wa yuqimus solah wa yu'tuz zakat, iaitu mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat. Wadzalika dinul qayyimah, dan demikian itulah agama yang lurus. Jadi tuan-tuan, sama ada kita solat 5 waktu, solat sunat, apa saja tuan-tuan ibadah, hendaklah mukhlisin, itu adanya keikhlasan. Seterusnya tuan-tuan, Imam An-Nawawi datangkan lagi ayat yang seterusnya, ayat yang lain, iaitu la yanalallaha luhum la yanalallaha la yanalallahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keredaan Allah. Tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Tuan-tuan, apa maksudnya? Ayat ini tuan-tuan menceritakan berkaitan dengan orang yang buat korban. Buat korban. Ada orang buat, Masya Allah, sekali buat 5 ekor unta tuan-tuan. Ada orang buat sekali, dia buat 5 ekor lembu tuan-tuan. Tapi yang Allah nak highlight kat sini, nak ambil berat kat sini tuan-tuan, dia tidak akan mencapai pahala ataupun target ganjaran daripada Allah kecuali orang yang bertakwa. Itu orang yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada orang tuan-tuan buat macam-macam ibadah tetapi bukan kerana Allah. Maka tuan-tuan, alangkah ruginya ibadat mereka. Alangkah ruginya. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia nak dapat ganjaran esok, siapa yang nak bagi dia? Sedangkan dalam hadis lain Allah halau dia keluar daripada pergi cari orang lain. Jangan cari aku. Sebab kamu hari itu buat ibadat bukan kerana aku tetapi kerana manusia. Dan tuan-tuan, kat sini juga saya pernah bagi satu contoh yang mudah faham. Kenapa Allah marah sangat bila kita buat ibadat tidak ikhlas kerana Allah? Kita bagi contoh tuan-tuan. Contoh mudah kita faham. Kita bagi tahu isteri kita tuan-tuan. Kita kata, yang abang ni suka warna putih. Kalau awak pakai warna putih, bertambah cinta dan sayang abang kepada kamu. Tuan-tuan, setelah kita bercakap kat isteri kita tuan-tuan, mula hari itu tuan-tuan, dia dah mula siang malam pakai warna putih. Nak pergi ofis warna putih, nak masak nasi warna putih, mandi pun warna putih, tidur warna putih. Kita tengok, perhatikan seminggu dia buatnya tuan-tuan. Kita kata, Allah, seronoknya isteri aku. Salihah sungguh. Bila aku bagi tahu dia suka, aku suka warna putih, dia selalu siang malam pakai warna putih. Kita pun tuan-tuan jumpa dia bagi tahu. Ucap, terima kasih sayang.
kerana buat abang gembira. Lalu isteri kita jawab, kenapa bang tiba-tiba terima kasih pula? Yalah, minggu lepas abang kata abang suka warna putih. Sejak hari itu abang perhatikan kamu siang malam awak pakai baju warna putih. Pergi office, nak masak, nak tidur, mandi, semua warna putih. Terima kasihlah kerana buat abang gembira. Sebab tahu kan, kamu tahu abang suka warna putih. Apa dia jawab tuan-tuan? Isteri dia jawab, abang, saya pakai putih selama seminggu ni bukan sebab abang. Jadi sebab apa? Saya buat ni kerana saya ingat boyfriend lama saya, dia suka warna putih juga. Sebab itu saya suka. Hai tuan-tuan, agak-agak kita gembira tak tuan-tuan? Walaupun dia pakai warna putih tuan-tuan. Kita rasa tuan-tuan malam tu kalau mahkamah buka tuan-tuan, kita bawa pergi mahkamah tuan-tuan. Apa ni? Dah tua-tua ingat orang tu lagi. Ya tak? Kita rasa marah tuan-tuan. Bayangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi rizki, memberi macam-macam nikmat, dan Allah perintahkan kita agar kita beribadah kepada Allah. Tiba-tiba setiap ibadat kita tuan-tuan disaluti, diiringi dengan anasir-anasir benda lain. Kita buat kerana ni, kita buat kerana orang tu tuan-tuan. Allah, mana tak marahnya tuan-tuan Allah tak? Kalau kita pun kita marah dengan bini kita tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih-lebih lagi. Sebab itu kita fahamlah bahawa syarat pertama untuk kita ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hendaklah tuan-tuan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya tuan-tuan, ayat yang ketiga Imam An-Nawawi datangkan. Ayat yang ketiga Imam An-Nawawi datangkan tuan-tuan, apa dia? Iaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in tuffu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala bermaksud, katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tuan-tuan, ayat ini kalau kita nak hurai berkaitan akidah memang lama tuan-tuan. Cuma saya nak highlight kat sini tuan-tuan, Allah sebut, Qul in tuffu ma fi sudurikum. Katakanlah wahai Muhammad, in tuffu ma fi sudurik, jika kamu menyembunyikan apa-apa yang berada dalam hati kamu, dalam sanubari kamu. Apa dia tuan-tuan? Au tubduhu ya'lamullah, ataupun kamu melahirkannya, pasti Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui. Tuan-tuan, orang tak tahu tuan-tuan, kita ikhlas tak ikhlas tuan-tuan. Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Sebab itu tuan-tuan, ibadat ini tuan-tuan, kita buat orang nampak Masya Allah, bagusnya ini ya Allah tak? Tetapi tuan-tuan, adakah tuan-tuan bagus tadi yang keluar daripada mulut manusia bagus juga di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kita risau tuan-tuan, orang puji satu kampung, satu taman puji kita, Masya Allah, Masya Allah, orang ni luar biasa. Tapi di sisi Allah langsung tuan-tuan, tak ada apa-apa tuan-tuan. Allah, itu yang kita risau. Sebab itu Allah kata, sama ada kamu nak sembunyi, sama ada kamu tak nak sembunyi, semuanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha mengetahui. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah bagi tahu lagi, bukan setakat hati kamu yang aku tahu, malah apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi, semuanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu. Tuan-tuan, sehingga dalam surah lain tuan-tuan, ayat lain Allah sebut, nak kata ilmu Allah ni luar biasa tuan-tuan. Sehingga Allah kata setiap daun pokok yang gugur ke bumi tuan-tuan, pasti Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui. Nak tuan-tuan, kita tak payah pergi jauh tuan-tuan, daun pokok yang kita tanam depan rumah kita tu, berapa pokok sangat tak? Pokok dia bunga ros, apalah tuan-tuan. Kalau hilang satu daun tuan-tuan, kita tak perasan pun. Padahal kita setiap hari 2 kali tuan-tuan jirus tak? Kita jaga dia elok, tapi kita tak tahu pun hilang daun ke tak. Bayangkan seluruh dunia tuan-tuan, berapa pokok dalam hutan lagi. Allah nak sebut tuan-tuan, setiap daun yang nak gugur pun tuan-tuan, Allah Maha mengetahui. Apatah lagi hati kamu. Sebab itu tuan-tuan, kita tak boleh sembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kesimpulan daripada ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi, dan hadis tuan-tuan, insya-Allah kita bulan depan baru nak masuk. Itu hadis yang pertama, berkaitan dengan ikhlas dengan niat. Pentingnya dalam ibadat kita.
Jadi pada malam ni saya rasa tak sempat tuan-tuan. Tak sempat sebab masa nak habis. Baik. Jam bunyi tak tuan-tuan Haji? 1 minit lagi? Tak sempat. Jadi kesimpulan yang ringkas tuan-tuan. Pertama sekali tuan-tuan, pastikan kita sentiasa dipanggil tajrid, memperbarui niat kita. Sentiasa pastikan ikhlas itu ada. Sekiranya tidak ada ikhlas tuan-tuan, cuba buat sedaya upaya. Dan tuan-tuan, jangan terpedaya dengan bisikan syaitan. Kita nak sampai ke masjid dah tadi tuan-tuan, kita balik semula. Orang tanya, kenapa balik? Aku sampai kat masjid tadi, aku rasa tak ikhlas lah, aku balik lah. Tuan-tuan, jangan. Syaitan tuan-tuan, dia cukup halus permainan dia tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, nak ikhlas tak ikhlas tuan-tuan, kita saja yang tahu. Kalau kita mengiyakan tuan-tuan, contoh kita datang tadi penuh keikhlasan daripada rumah kita. Lalu ada orang puji kita, bagusnya kamu ni, anak siapa ni? Kita rasa, lah. Tuan-tuan, jangan dilayan perasaan itu. Kalau kita layan, kita anggap maknanya kita, bukan ikhlas lah tu. Tapi kita, Allah, hanya Allah saja yang maha mengetahui. Maknanya tuan-tuan, kita cuba tepis. Kita cuba buang benda-benda yang boleh mengugat keikhlasan kita. Percayalah tuan-tuan, dalam ibadat kalau ada keikhlasan, insya-Allah kita akan merasa kenikmatan, kebahagiaan, ketenangan dalam ibadah. Sebab apa? Kita hanya mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita buat suatu benda kerana nak cari pujian manusia, percayalah tuan-tuan, kita tidak akan bahagia di dunia apatah lagi di hari akhirat. Jadi pastikan tuan-tuan kita sentiasa ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan menjadi hamba yang bahagia di dunia dan di hari akhirat. Jadi tuan-tuan, itu saja daripada saya. Apa yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan kurang itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.